Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sesi pembelajaran kita. Pada kali ini kita akan sambung unit 2 manusia, subtopik 2.2 perkumuhan dan penyah tinjaan. Baik, sebelum kita memulakan slide pembelajaran kita, seperti biasa kita baca dulu surah hafazan kita. Kita sambung surah Luqman ayat 17. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Sadaqallahul azim. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Baik, insya-Allah pada akhir pembelajaran kali ini anak-anak akan dapat menyatakan maksud perkumuhan dan penyah tinjaan, mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan, dan membuat inference tentang kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan penyah tinjaan. Apa itu perkumuhan dan penyah tinjaan? Adakah ia proses yang sama ataupun proses yang berbeza? Mari kita lihat maksud perkumuhan dan penyah tinjaan. Perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Manakala penyah tinjaan ialah proses penyingkiran tinja melalui dubur. Ya, dia ialah proses yang sama, dua proses yang sama, iaitu proses penyingkiran sesuatu daripada dalam badan keluar. Tetapi bahan yang disingkirkan melalui proses ini ialah bahan yang berbeza. Okey, perkumuhan kita menyingkirkan bahan buangan dari badan, manakala penyah tinjaan kita menyingkirkan tinja melalui dubur. Apakah bahan buangan yang disingkirkan daripada badan? Mari kita lihat slide seterusnya. Proses perkumuhan melibatkan organ paru-paru, buah pinggang dan kulit. Paru-paru akan membebaskan karbon dioksida dan uap air semasa proses pernafasan. Okey. Manakala buah pinggang akan menyingkirkan air kencing sewaktu kita membuang air kecil. Dan kulit pula akan merembeskan peluh sewaktu proses perpeluhan berlaku. Manakala penyah tinjaan melibatkan organ yang dinamakan sebagai usus besar untuk menyingkirkan tinja. Apa itu tinja? Tinja ialah makanan yang tidak tercerna semasa proses pencernaan. Okay, jadi tinja ini akan keluar daripada usus besar melalui dubur ataupun rektum, iaitu bahagian yang paling hujung pada bahagian usus besar. Dan proses penyah tinjaan ini biasanya kita kata kita membuang air besar. Mengapa kita perlu mempunyai proses perkumuhan dan penyah tinjaan yang baik? Ini kerana
kedua-dua proses ini dapat membuang sisa toksik dari badan kita dan juga mengawal suhu badan. Bagaimana proses pengawalan suhu badan tersebut? Ini berlaku melalui proses perpeluhan. Bila kita berpeluh? Kita berpeluh apabila badan kita panas. Okay, apabila kita melakukan aktiviti cergas, badan menjadi panas, maka kita akan berpeluh. Jadi, haba yang terhasil di dalam badan perlu dikeluarkan melalui peluh supaya suhu badan kita kekal normal dan semua tindak balas di dalam badan boleh berlaku secara optimum. Maka apabila perkara-perkara tersebut terjadi, maka badan kita akan kekal sihat. Apa pula yang akan berlaku sekiranya proses tersebut terganggu atau tidak dapat berlaku dengan baik? Antara masalah atau penyakit yang akan dihadapi ialah penyakit batu karang dan sembelit. Penyakit batu karang biasanya berlaku apabila air kencing tidak dapat dikeluarkan dengan baik. Okey. Di dalam air kencing terdapat bahan kumuh seperti urea, larutan garam dan sebatian organik. Bahan-bahan ini sekiranya terkumpul dalam jangka masa yang lama, dia akan membentuk kristal ataupun kita panggil dia batu karang. Okey. Anak-anak boleh lihat ketulan-ketulan kecil yang terdapat di dalam ginjal, okay, dan juga ada di dalam salur ke pundi kencing dan mungkin juga terdapat di pundi kencing itu sendiri. Jadi apabila terdapat ketulan-ketulan kecil ini yang seperti batu ini, maka seseorang itu akan merasa sakit apabila dia hendak membuang air kencing, kerana air kencing tersebut tidak dapat keluar dengan baik. Okey. Apabila perkara tersebut dinyatakan kepada doktor, maka doktor akan menyatakan seseorang itu mungkin menghidap penyakit batu karang. Manakala sembelit pula berlaku apabila kita tidak mengambil makanan yang seimbang, iaitu makanan yang mempunyai banyak serat seperti sayuran dan buah-buahan. Pernah tak anak-anak masuk dalam tandas dah duduk lama tetapi tak dapat buang air besar? Okay, jadi tinja itu menjadi agak keras dan usus besar sukar untuk mengeluarkannya. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, anak-anak perlu mengambil makanan yang seimbang dan mengurangkan makanan rapuh ataupun makanan yang diproses. Alhamdulillah, kita telah selesai subtopik 2.2, proses perkumuhan dan penyatinjaan. Untuk memastikan anak-anak dapat memahami apa yang cikgu terangkan pada hari ini, cuba anak-anak jawab soalan-soalan dalam modul aktiviti Formula A+ pada muka surat 14 dan 15. Sekiranya anak-anak mempunyai masalah atau perkara-perkara yang tidak difahami, mohon bantuan ibu ayah untuk bertanya kepada cikgu. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.